اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Okey, kita sambut tadabbur surah Al-Baqarah ayat 164. Sebelum tu kita ambil pengajaran ayat yang lepas daripada ayat 160. Ayat 160, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Ayat ini Allah menceritakan tentang berkait dengan ayat sebelum tu, iaitu sesiapa yang menyembunyikan ilmu kebenaran yang datang daripada Allah, sama ada daripada Quran ataupun sunnah, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua para pelaknat. Adakah tidak ada peluang untuk mereka bertaubat? Ada. Jadi ayat hari ini, pengajaran ayat 160 ialah tentang rahmat Allah yang tetap memberi peluang kepada mereka yang buat dosa besar, bahkan sampai tahap dilaknat oleh Allah dan oleh semua makhluk. Tapi rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Jadi ayat ini, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengislahkan, membaiki apa yang mereka telah rusakkan, wa bayyanu, dan mereka menerangkan apa yang mereka dulu sembunyikan. Maka mereka itu aku terima taubat mereka, dan kerana aku adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pengajaran dia. Pengajaran pertama ayat 160. Taubat orang-orang yang menyembunyikan ilmu akan diterima oleh Allah. Taubat orang-orang yang menyembunyikan ilmu akan diterima oleh Allah setelah mencukupi syaratnya. Iaitu syarat taubat, iaitu 5 syarat taubat, 5 syarat taubat, dan ditambah lagi dengan 2 syarat khusus, dan ditambah lagi dengan 2 syarat khusus kepada mereka yang menyembunyikan ilmu, iaitu wajib membaiki apa yang telah rusak, wajib membaiki apa yang telah rusak, disebabkan ilmu yang disembunyikannya, dan wajib menjelaskan kebenaran yang disembunyikan. Ya. Semua tu satu poin. Mana semua lebih kurang syarat taubat 7 lah. Syarat taubat yang asasnya 5 kan. Pertama, ikhlas, tinggal dosa, menyesal, berazam tidak akan mengulangi.
dan bertaubat di waktu yang diterima. 5, tambah lagi 2. Islah dan bayan. Okey. Pengajaran yang kedua, Allah Maha Penyayang lagi Maha Penerima taubat hamba-hambanya, walaupun besar mana dan banyak mana sekalipun dosa. Walaupun besar mana dan banyak mana sekalipun dosa yang dilakukan oleh hambanya. Yang ketiga, dua sifat Allah yang besar dalam ayat ini, iaitu penerima taubat dan Maha Penyayang. Sambung. Penerima taubat untuk mengelakkan azab Allah, dan penyayang untuk mendapat nikmat syurga. Yang keempat, penting dan besarnya faedah ilmu. Penting dan besarnya faedah ilmu yang sekira disembunyikan membawa kepada dosa besar dan laknat Allah, dan sekiranya disampaikan menjadikan seseorang itu manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis ayat 161 dan 162 sekaligus pengajarannya. Sebelum tu saya baca ayat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Maksud dia sesungguhnya orang-orang kafir termasuklah yang menyembunyikan kebenaran dan mereka mati dalam kekafiran, kekufuran. Maka mereka itu laknat Allah ke atas mereka dan juga laknat para malaikat dan ke semua manusia. Dan mereka kekal di dalam laknat dan dalam neraka, dan tidak akan diringankan daripada mereka azab, dan tidak dilewatkan azabnya. Pengajaran daripada dua ayat. Pertama, orang kafir berhak dilaknat. Orang kafir berhak dilaknat oleh Allah, para malaikat dan kesemua manusia. Yang kedua, orang kafir yang dilaknat dan kekal dalam neraka adalah mereka yang kafir
dan mati dalam kekufuran. Yang ketiga, orang kafir akan melaknat sesama mereka apabila masing-masing masuk neraka. Dan saling menyalahkan antara satu sama lain. Yang keempat, azab dalam neraka tidak akan diringan sedikit pun, walaupun satu hari. Bahkan azabnya akan semakin bertambah. Dari semasa ke semasa. Okey, ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kamu yang layak disembah hanyalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Okey, pengajaran dia. Pengajaran ayat 163. Pertama, Tuhan kepada segala makhluk ialah Tuhan yang satu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Yang ketiga, sesiapa yang mendakwa Tuhan berbilang sebagaimana pegangan orang Yahudi dan Nasara, maka mereka telah kafir. Yang keempat, rahmat dan sayangnya Allah kepada hamba-Nya antaranya ialah menjelaskan sifat-sifat neraka dengan detail sehingga hamba-Nya betul-betul takut dan mengelakkan daripada perbuatan yang membawa mereka ke neraka. Okey, habis kita sambung tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat hari ini agak panjang dan kaitannya dengan ayat sebelum ni ialah, kalau ayat 163 Allah kata wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu,
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ayat hari ini ialah Allah nak jelaskan apa bukti-bukti, apa petunjuk-petunjuk yang menunjukkan Tuhan yang layak, yang berhak disembah hanyalah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang berbilang. Apa buktinya? Ayat ini sebagai antara bukti Tuhan yang layak disembah hanya Tuhan yang satu. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya, fi, pada, khalqi, ciptaan, pada ciptaan langit, as-samawat, langit-langit, ya. Langit 7 lapis, sebagaimana Allah sebut dalam antaranya dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi Allah kata sesungguhnya pada ciptaan langit-langit dan wal ard, dan bumi, bumi dalam ayat ini walaupun disebut dalam bentuk mufrad satu, tapi sebenarnya bumi juga adalah 7 lapis. Sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Talaq ayat 12. Sesungguhnya pada ciptaan langit-langit dan bumi, sebenarnya ini dia panggil apa ni? Kalau kita belajar bahasa Arab, ini dipanggil khabar. Mubtadanya di mana? Dia jumlah ismiah ni permulaan dipanggil mubtada. Contoh Muhammad sakit. Muhammad tu dipanggil permulaan ataupun mubtada. Ceritanya apa? Sakit. Tapi dalam konteks ayat ni diterbalikkan. Allah sebut berita dulu. Allah sebut berita dulu, iaitu dipanggil apa ni? Khabar muqaddam. Fi khalqis samawati wal ard, khabar. Permulaan ceritanya apa? Ni di hujung ni. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu apa ni? Sesungguhnya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa ni? Bagi kaum yang berakal. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pada apa? Tanda kebesaran Allah. Pada ciptaan langit-langit dan bumi dan seterusnya. Okey, pada ciptaan langit itu ada tanda kebesaran Allah. Jadi apa kebesaran Allah pada ciptaan langit? Apa dia? Allah sebut dalam ayat surah Ar-Ra'du ayat 2 kan. Cuba tengok surah Ar-Ra'du ayat 2. Allahul Lazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Summa stawa 'alal arsy. Okey. Tengok Allah cerita tentang siapa ni? Tentang diri dia. Allah Allazi yang rafa'a apa mana? Meninggikan. Meninggikan ataupun mengangkat. Mengangkat apa ni? As-samawat, langit. Jadi langit ni tinggilah, sebab tu Allah kata rafa'a. Kalau tak tinggi, mungkin Allah guna kata apa? Wada'a, meletakkan. Rafa'a ni Allah nak begitu, meninggikan. Jadi Allah yang meninggikan langit-langit bighairi amadin. Tanpa amad apa dia? Tiang. Kita biasa dengar tak? As-salatu imaduddin. Kan? Imad daripada amad. Salat adalah imaduddin, tiang agama. Okey? Jadi Allah meninggikan, mengangkat langit-langit bighairi amadin, tanpa tiang. Tarawunaha, yang kamu dapat melihatnya.
Jadi kita nampak tak ada tiang? Tak ada. Jadi Allah kata Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kamu boleh nampak. Mana tiang tu tak ada. Kalau ada, kamu akan nampak. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Di sini Allah kata ciptaan langit umumlah. Yang ni lebih detail, iaitu Allah meninggikan langit tanpa tiang. Apa dia? Sebenarnya Allah nak bagi tahu kehebatan dia ke ataupun nak ada mesej yang lain? Sekarang manusia tahu tak? Memang langit itu Allah yang cipta. Dan memang Allah tinggikan langit tanpa tiang. Ramai manusia tahu tak? Betul kan? Jadi kalau manusia dah tahu, apa faedah maklumat ni? Memberitahu kepada orang yang dah tahu. Jadi sebenarnya Allah bukan setakat nak bagi tahu, ada matlamat yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Dia sebenarnya apa yang bahaya bagi manusia? Apa yang bahaya? Yang bahaya bagi manusia, tak ada maklumat tentang kehebatan Allah ataupun tak rasa kebesaran Allah. Maklumat dah ada ke? Jadi kalau setakat ada maklumat tapi tak rasa kebesaran Allah, maka tak ada faedah langsung maklumat tu. Dia tahu macam tak tahu. Boleh faham? Jadi sebenarnya bila Allah bagi tahu, sebenarnya Allah bukan setakat nak bagi tahu. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, aku ni hebat. Lepas kamu tahu dan kamu rasa aku hebat, apa yang patut kamu kena buat? Jangan lawan lah. Kalau lawan, cari penyakit. Sebab kamu lawan Tuhan yang hebat. Betul tak? Saya kata apa? Depan tu ada polis. Adakah setakat saya nak bagi tahu maklumat? Tak. Tujuan saya ialah berhati-hati, pakai tali pinggang, pastikan ada lesen, rotek kereta, tak mati. Bawa surat polis. Bukan sekadar saya nak bagi tahu. Kalau saya bagi tahu tapi dia pergi juga, ada faedah tak maklumat saya bagi tahu? Tak ada faedah. Faham? Jadi masalah besar manusia ialah bukan tak tahu tapi tak taat pada Allah. Kenapa tak taat? Kenapa tak taat? Maklumat tu dah ada. Tak merasai. Kenapa tak rasai? Kenapa tak rasa? Kenapa tak yakin? Kenapa tak tadabbur? Sebab dosa. Tapi kadang ada juga orang yang okey je, dia tak ada dosa, tapi tak solat juga. Kan dia tak mencuri, tak mengumpat, tak mengata orang, tak rasuah. Kenapa tak cukup kena Allah? Sebab inilah Allah kata semua ni ciptaan langit dan Allah angkat langit tanpa tiang adalah tanda kebesaran Allah, bukan untuk semua orang, untuk orang yang berfikir. Jadi kalau setakat tahu maklumat, tak berfikir, dia tak akan rasa apa-apa. Satu. Yang kedua, sebab langit ni kita nampak setiap hari tak? Bila dia nampak setiap hari, kesannya apa? Kalis. Kalis apa? Kalis peluru. Kalis peluru ayat Al-Quran. Baca tak rasa apa-apa sebab tengok setiap hari. Tapi kalau dia tengok setiap hari dan dia berfikir, dia akan terkesan. Dan sebab itulah kalau nak kenal Allah, ulama mengatakan kitab Allah ni sebenarnya dua. Sabar dulu. Jangan cepat tuduh saya sesat dah.
Sebenar kata ulama kitab Allah ni dua. Satu, kitab Allah ialah ciptaannya. Sebab bila kita tak tengok ciptaan Allah, kita tak akan rasa kebesaran Allah. Bila kita tak rasa kebesaran Allah, kita baca Quran pun macam biasa je. Setakat nak khatam, setakat nak betulkan baris, setakat nak betulkan makhraj. Sebab apa? Kita tak nak faham maksud ayat. Sebab kita tak baca satu lagi kitab. Kitab apa ni? Ni. Ciptaan langit, ciptaan bumi, pertukaran siang dan malam. Kan? Kalau kita, sebab itulah saya selalu buat contohkan. Bila kita dapat surat seseorang, terus kita baca. Dalam apa keadaan sekalipun. Bila tu? Satu. Satu lagi. Apa keadaan pun, kalau dengar je dapat surat daripada si fulan, terus kita baca. Dan kita nak tahu apa isinya. Bila datang daripada orang besar, orang berjawatan, orang ada kuasa. Dan kita pula orang yang buat salah, kan? Betul? Jadi punca kita nak baca dan nak faham sesuatu surat, ialah bila kita kenal siapa yang bagi surat tu. Tapi kalau kita tak rasa kebesaran Allah, kan? Sebab kita tak berfikir, kita baca Quran berpuluh kali, berpuluh tahun, kita tak nak rasa, nak faham apa engkau cakap ni. Betul kan? Okey. Jadi Allah nak bagi tahu, nak kenalkan diri dia, bukan setakat nak bagi tahu, bukan setakat nak bagi maklumat, tapi supaya akhirnya kita tahu, nak tahu apa yang engkau cakap ni, sebab engkau hebat sangat, aku mesti tahu. Sebab bila engkau hebat, aku tak dengar cakap engkau, satu bahaya yang besar sedang menanti aku. Kan? Jadi bila kita kenal Allah, hasil berfikir tentang ciptaan Allah, membawa kita apa? Nak tahu apa maksud surat engkau ni. Apa yang kau suka, apa yang kau tak suka. Kenapa? Sebab kalau aku tak dengar cakap engkau, satu musibah yang besar. Kita tak dengar cakap polis, ada masalah tak? Tak dengar, tak ikut arahan KKM, ada masalah tak? Sebab itulah bila kita dapat arahan daripada polis ke, daripada KKM ke, kita terima dengan faham ataupun dengan sambil lewa. Betul tak? Dan kita buat persiapan, nak ke mana-mana, bawa emas. Kadang-kadang IC pun tak bawa, tapi emas dia bawa. Kan? Makna maklumat arahan tu cukup jelas. Kenapa? Kalau tak ikut perintah, bahaya. Padahal bahayanya hanya bayar denda berapa? 1,500 je. Tapi yang ayat ni, sebelum ayat ni cerita pasal apa? Neraka. Neraka apa dia? Apa neraka? Bukan 1,500. Bukan kompon 20,000. Nerakanya ialah api, kekal, dan tidak diringankan, bahkan semakin bertambah, kan? Tapi tak cukup untuk menggerunkan kita. Betul? Jadi Allah bagi tahu di sini ciptaan langit. Dalam ayat ni surah Ar-Ra'd, Allah sebut detail. Allah tinggikan langit tanpa tiang. Fikirlah, hebat tak Tuhan? Kalau saya bagi tahu, saya ada buat satu rumah 3 tingkat tapi tak ada tiang. Apa orang yang dengar dan dia percaya pada saya, apa reaksi dia orang? Saya ada buat rumah 3 tingkat tanpa tiang. Dan luasnya seluas Bukit Jelutong, rumah saya tu. Tapi satu tiang pun tak ada. Apa reaksi orang yang mendengar? Dalam keadaan dia percaya pada saya. Lepas rasa hebat, dia buat apa? Datang nak tengok. Lepas datang tengok, betul-betul berlaku. Apa lepas tu dia akan buat pada saya? Oh, Ustaz Muin jangan main-main. Hebat. Betul tak? Itu baru saya cakap apa tu? Rumah 3 tingkat seluas Bukit Jelutong. Yang Allah cakap ni apa ni? Langit berapa tingkat? 7 lapis. Tingginya berapa jarak? Dan berapa luas? Bukan seluas Bukit Jelutong, bukan seluas Malaysia, bukan seluas dunia, lebih luas daripada dunia. Tapi kita tak rasa apa-apa, kan? Sebab Allah kata, ini khas untuk kaum yang berakal saja. Berfikir, tengok, ya Allah hebatnya engkau. Macam mana 7 lapis, satu tiang pun tak ada? Kan? Kita kalau, ni, sebesar meja ni kan, kalau saya cabar, siapa-siapa boleh tak buat pelapik meja ni tanpa tiang? Meja sebesar tu je. Mampu tak?
ataupun buat sebesar kerusi tanpa kaki. Saya nak duduk. Boleh tak? Menunjukkan apa tu? Kita sangat-sangat lemah. Kalau kita dah rasa sangat-sangat lemah, kemudian tengok pula kehebatan Allah. Sepatut apa ni? Oh, sami'na wa ata'na. Jangan banyak soal. Jangan tangguh lagi perintah Allah. Boleh? Sebab itulah kesan bila Nabi dan para sahabat kenal Allah melalui apa dah? Ciptaan Allah. Kesannya apa? Nabi dan para sahabat sanggup buat apa saja walaupun mati kerana Allah. Betul? Allah kata tinggal Mekah, tinggal. Allah kata tinggal semua harta, tinggal. Allah kata pergi berperang. Lepas ni mungkin mati, tinggal. Sebab apa? Yang suruh siapa ni? Kemudian Allah juga janji, kalau kamu mati aku bagi lebih baik daripada dunia yang kamu tinggal. Senang je nak tinggal. Tapi kita bukan nak pergi berjihad kan. Kadang-kadang nak tinggal bersembang untuk solat awal waktu. Kan? Susah tak? Kadang-kadang nak tinggal mesej tu. Orang tengah azan tu. Karam mesej kan. Boleh tak? Dengar je. Terus tinggal. Susah kan? Boleh kan? Tak boleh. Kadang-kadang 5 minit nak azan. Masa itulah kita cari makan kan? Sebab apa? Sebab tak rasa kebesaran Allah. Boleh Jadi Allah meninggikan langit-langit berapa? 7 lapis. Kenapa sampai 7 lapis? Boleh tak Allah buat selapis je? Kalau selapis dah cukup tak menunjukkan kehebatan Allah? Dah menunjukkan. Kenapa 7? Saya kalau buat rumah kan, selapis tanpa tiang. Dah hebat kan? Tiba-tiba saya boleh buat 7 lapis tanpa tiang. Lagi menunjukkan hebat. Okey? Kemudian Allah mencipta bumi. Okey. Apa pula kehebatan Allah pada ciptaan bumi? Dia kena berfikir. Satu lagi ni, langit 7 lapis kan? Dah lah tinggi, dah lah besar. Dah lah satu tiang pun tak ada. Siapa pula yang duduk kat langit ni? Ada penduduk tak? Siapa? Sikit ke ramai? Besar ke kecil? Logiknya apa? Langit dah lah tak ada tiang. Lepas tu yang duduk pula ramai dan besar. Logiknya apa? Roboh lah. Kita kalau malaikat duduk rumah kita, sebesar rumah kita, bukan dah ada 10 tiang, apa jadi? Okey, dalam ciptaan bumi apa kehebatan Allah? Allah boleh jadikan bumi 7 lapis. Lagi? Itu kelebihan gunung pula. Kelebihan bumi. Allah sebut dalam surah apa? Surah wal arda, bumi kami hamparkannya. Apa ni? Surah An-Nazi'at. Wal arda, surah An-Nazi'at. Wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Okey. Bumi, Allah kata apa? Selepas Allah cerita pasal langit kan? Wal arda, bumi, selepas itu dahaha. Apa makna dahaha? Allah bentangkan. Bila Allah sebut dahaha, makna Allah nak bagi tahu kehebatan dia. Kehebatan Allah apa dah? Boleh bentangkan bumi. Kita boleh tak bentang kapet seluas Bukit Jelutong? Boleh tak? Bagi rata aja boleh? Tak boleh. Baru seluas. Tapi Allah bentangkan bumi seluas apa? Seluas bumi lah. Kemudian akhraja minha, Allah keluarkan pula daripada bumi air. Kan?
wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita korek tanah, keluar ada tak pokok-pokok yang kat dalam? Buah-buah durian ke pokok ada? Tak ada. Tapi bila kita letak biji, Allah turunkan hujan, keluar tak tumbuh-tumbuhan? Tapi sebelum tu kalau korek ada tak pokok? Tak ada. Jadi banyak lagi benda yang kalau kita fikir, kita akan semakin rasa kehebatan Allah. Okey, kemudian wa ikhtilafil lail, dan pertukaran. Satu lagi Allah sebut juga banyak, antaranya Allah sebut kelebihan bumi. Alam naj'alil arda, apa dia? Mihada. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi itu mihada? Apa makna? Apa makna mihada? Pernah dengar tak utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi? Dia bukan hadis, pepatah Arab. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Apa makna mahdi? Buayan. Jadi Allah kata apa? Bukankah kami jadikan bumi itu mihada? Apa sifat buayan? Tak. Dia budak kalau letak atas lantai ni susah nak tidur. Letak atas buayan, makna buayan tu lembut, selesa. Jadi Allah kata, bumi yang begitu besar tu kami jadikan mihada, selesa untuk kamu tinggal. Apa maksud selesa ni? Tidak terlalu keras. Kalau keras, bumi ni keras macam besi. Boleh tak buat bangunan ke rumah? Tak boleh. Buat jalan raya tak boleh. Sekolah pun tak boleh. Korek je patah cangkul kan? Dan Allah juga tak jadikan bumi itu terlalu lembut. Korek je lulus. Itu maksud mihada. Sangat sesuai untuk kamu tinggal dan untuk kamu cari makan. Dalam ayat lain surah Al-Mursalat, alam naj'alil arda kifata. Kifata. Amwatan ahya'an wa surah Al-Mursalat. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Ini apa pula makna ni? Bukankah kami jadikan bumi itu kifata? Kifati makna tempat berlindung. Untuk siapa ni? Bumi sebagai tempat berlindung. Untuk siapa? Ahya, untuk orang hidup, wa amwata, dan untuk orang mati. Orang hidup di mana? Atas. Orang mati di mana? Jadi apa maksud ni? Maksudnya kata ulama, kalau Allah jadikan bumi itu macam kaca, transparan kan? Kemudian kita tanam mayat, apa jadi? Jalan je nampak mayat, jalan je nampak mayat. Apa jadi? Tak ada siapa nak pergi bekerja kan? Sebab bumi itu transparan. Ataupun Allah jadi bumi itu keras macam besi, boleh tak tanam mayat? Cuba bayangkan, kita nak korek tak boleh, mayat-mayat duduk kat mana? Akhirnya kita duduk dalam timbunan mayat, dalam bau yang busuk. Tapi sebab rahmat Allah, Allah jadikan bumi atas untuk orang yang hidup, bawah dalam untuk orang yang mati. Rahmat Allah, itu kebesaran Allah. Okey, kemudian pertukaran al-lail, malam, wan nahar, dan siang. Okey. Jadi Allah nak begitu juga, pertukaran siang dan malam adalah tanda kebesaran Allah. Okey, cuba beritahu apa kebesaran Allah pada pertukaran siang dan malam, sehingga kita betul-betul rasa itu adalah ayat. Kita fikir-fikir, ya Allah hebatnya Engkau. Apa dia? Tepat pada waktu dia. Satu, tepat pada waktu. Bila habis siang, tepat pada waktu datang malam. Berapa lama dah macam tu? Berapa lama? Tak tahulah berapa puluh ribu tahun kan. Pernah tak siang hilang, malam tak datang-datang? Kita mampu tak nak bagi tepat tu? Hilang siang, malam datang tepat pada waktu. Mampu tak? Tak. Satu. Yang kedua, Allah jadikan siang tu hilang,
perlahan-perlahan. Malam pun, masuk pun perlahan-perlahan. Apa hikmahnya? Kadang-kadang malam kan, bila nak subuh tu, adakah tengah-tengah tidur, tiba-tiba cerah mengejut? Ada tak? Apa satu menunjukkan kehebatan Allah. Allah boleh jadikan siang tu hilang secara perlahan-perlahan. Kehebatan Allah. Daripada mula Allah cipta sampai sekarang, tak pernah siang tu hilang secara mengejut. Ataupun malam tu datang secara mengejut. Itu kehebatan Allah. Yang kedua, rahmat Allah. Kalau Allah jadikan siang tu hilang secara mengejut dan malam pula datang mengejut, apa jadi? Agak-agak ramai tak mati sakit jantung. Tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba hilang matahari. Betul tak? Itu rahmat Allah. Boleh tak? Kita boleh tak buat satu lampu, bila siang tu, lampu yang untuk malam tu, dia nyala sikit. Bila dah betul-betul gelap, dia lagi terang. Boleh tak buat lampu macam tu? Boleh ke tak? Satu lampu je untuk satu bilik je. Bukan untuk satu Malaysia, bukan untuk satu dunia. Boleh? Boleh ke tak? Belum ada, macam boleh buat aje. Ada lampu automatik kan, bila gelap dia terang, tapi dia terang tu sekaligus ataupun pelan-pelan, sikit. Sekaligus. Itu pun kadang-kadang rosak kan? Kadang-kadang rosak. Sebab apa? Kelemahan manusia. Cuba bayangkan kita tengah tidur, pukul 5 pagi tiba-tiba cerah keluar matahari. Terkejut tak? Terkejut. Subhanallah. Jadi pertukaran siang dan malam, kadang-kadang kehebatan Allah juga pada. Kadang-kadang Allah jadikan malam lama, panjang daripada siang. Kadang-kadang Allah terbalikkan, siang pula panjang. Kalau sebelah mana? Sebelah UK kan. Kadang-kadang siang tu 18 jam. Malah sikit je. Punyalah seksa nak habiskan puasa kan. Okey. Kemudian wal fulk. Fulk apa dia? Kapal. Allati yang tajri. Kalau jannatun tajri, makna apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu makna apa? Mengalir. Kalau al-fulku tajri, makna apa? Berlayar. Jadi perkataan sama tapi makna berbeza ikut perkataan sebelum dia. Kalau sadaqatun tajri, sedekah apa tu? Mengalirkan. Sedekah jariah. Jariah tu daripada tajri lah. Okey. Kapal yang tajri, berlayar. Fil bahri, di laut. Bima yanfa'un nas, dengan apa yang yanfa'u, memberi manfaat kepada manusia. Okey. Apa pula ni? Kapal ni Allah nak beritahu ayat, tanda kebesaran Allah. Apa dia tanda kebesaran Allah? Sehingga kita rasa, ya Allah, hebatnya Engkau. Apa dia? Terapung. Kapal, kalau kita campak duit shilling ke, kan, besi ke, jatuh tak? Tenggelam tak? Kan? Tapi kapal jauh lebih besar daripada itu, boleh terapung. Sebab apa? Kenapa boleh terapung? Siapa tahu? Siapa ada belajar sains? Ada udara. Apa yang tenggelam tu sebab apa tak ada udara? Ada tak kapal yang tenggelam? Ada. Sebab apa tak ada udara? Tak cukup udara. Kapal apa? Kapal besar yang canggih, yang hebat, yang mahal tapi tenggelam. Titanic kan? Yang tu sebab apa tenggelam? Tak cukup udara.
Ha? Salah tu, salah. Tengok, bila kita kata bocor, kita tak rasa kebesaran Allah. Dia terapun, tak tenggelam sebab Allah yang tak nak bagi tenggelam. Yang tenggelam sebab Allah yang, betul tak? Saya nak tanya, kapan Nabi Nuh cuka angin tak? Kapan Nabi Nuh cuka angin tak? Ada tak pelampun jaket keselamatan ke pelampun, ada tak? Ha? Dan bangsa tu banjir besar tak? Setinggi gunung, tapi selamat tak? Kenapa selamat pula? Agak-agaklah ciri-ciri keselamatan yang ada pada kapal Nabi Nuh dengan kapal Titanic kan? Mana lebih selamat? Dan banjir yang air mana lebih tinggi? Tapi yang mana selamat? Jadi kapal Nabi Nuh selamat sebab apa? Allah yang nak selamatkan. Ya. Jadi Allah suruh fikir, kapal tu logiknya boleh tenggelam. Tapi boleh berjalan sebab apa? Sebab kehebatan aku. Bahkan kapal, kalau kita tengok sekarang, kapal bukan kecil. Kalau kita buka surah Al-Hijr ke? Cuba buka ayat 22. Bukan. Itu pasal angin. Ini surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Saya tengok ayat 53 ke apa? Kapal tu belayar seperti gunung yang besar. Surah Asy-Syura. Saya ingat ayat 53 ke apa? Tak ingat dah. Kal-a'lam. Jadi perkataan kal-a'lam. Ha? 32. Okey, cuba. Okey, cuba baca daripada awal. Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam. Lepas tu? In yasha yuskini ar-riha fayazlalna. Apa tu? Rawakida ala zahrihi. Inna fi zalika likulli sabarin syakur. Okey, cuba tengok. Wa min ayati, cuba terjemah. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apa dia? Tanda kebesaran Allah. Al-Jawar. Jawar ni jamak kepada Jariyah. Jariyah maknanya yang mengalir lah, yang belayar. Kapal-kapal. Antara tanda kebesaran Allah ialah kapal-kapal di mana? Fil bahri. Kalau kereta kebal atas darat tak ada masalah kan? Tapi ini di atas air yang lembut. Tapi kapal pula kal a'lam, seperti gunung. Betul tak? Kadang-kadang kita tengok kapal apa ni? Kapal yang bawa kapal perang. Jet pejuang kan? Lagi besar kan? Logiknya apa? Lagi cepat tenggelam. Sebab kapal tu besar, kemudian membawa pula bukan satu buah jet pejuang, berpuluh-puluh landing atas kapal yang ada di atas air. Jadi Allah kata apa? Kemudian Allah kata in yasha. Sekiranya Allah kehendaki yuskinir riha. Allah menghentikan angin. Bila Allah hentikan angin, apa berlaku kapal tu? Wa yazlalna rawakida, kapal tu terapung-apung di situ, tak akan bergerak. Antara sebab faktor kapal bergerak ialah antara sebabnya ialah angin. Kemudian Allah kata inna fi zalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Orang yang sabar dan syukur.
sabar dengan syakur. Apa kaitannya? Ha? Apa dia? Tadi qaumin yaqilun. Subhanallah. Ha? Dia sabar dalam mentaati perintah Allah. Dia kadang-kadang orang tak rasa kebesaran Allah sebab apa? Tak sabar nak berfikir. Cuba fikir, malahlah. Dia tak akan rasa kebesaran Allah. Tapi yang dia sabar berfikir apa dia? Nak makan apa dia? Nak masak apa? Apa resipi dia? Betul tak? 1 sudu garam, 3 sudu gula, semua dia berfikir, sabar. Tapi dia tak akan rasa kebesaran Allah. Bila dia sabar, memikirkan kebesaran Allah, dia akan menjadi orang yang taat, bersyukur. Okey, cuba tengok ayat selepas ni. Allah kata apa? Subhanallah. Tadi Allah kata kalau Allah nak kapal tu terapur di tengah-tengah, apa Allah buat? Hentikan angin. Ataupun Allah nak apa? Allah nak binasakan. Binasalah walaupun cukup lengkap alat keselamatan. Dan kapal Nabi Nuh besar kan? Tak ada alat keselamatan. Buat pun dengan tangan Nabi Nuh je. Tapi kalau Allah nak selamatkan, selamatlah. Boleh? Dan Allah sebut secara jelas lagi dalam surah Luqman ayat 31. Cuba buka surah Luqman. Apa faedah ni? Apa faedah Allah buat kapal? Allah buat laut dan buat kapal. Surah Luqman ayat 31. Surah 31 ayat 31. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Sama dengan tadi. Ayat ni secara jelas Allah begitu apa tujuan Allah buat Allah bagi kapal tu boleh berlayar di atas air kan. Alam tara, kamu tak fikir ke? Apa dia? Sesungguhnya kapal itu berlayar dengan nikmat Allah. Bukan dengan kehebatan kamu. Dengan nikmat Allah, dia boleh berlayar dengan selamat. Kan? Dan untuk apa ni? Liyuriyakum. Supaya Allah tunjukkan kepada kamu tanda kebesaran Allah. Jadi salah satu nak kenal Allah, belajar apa? Buat apa? Salah satu cara nak kenal dan nak rasa kehebatan Allah. Jangan belajar akidah dalam buku sahaja. Tapi pergi ke laut. Kan? Pergi ke laut tengok kapal. Sebab Allah beritahu secara jelas. Kapal ni supaya kamu melihat kebesaran Allah. Kadang-kadang kalau kita fikir kan, ada kapal kecil je. Tapi boleh pergi sampai 2-3 jam. Kalau kita tengok kapal bot yang bawa pelarian daripada mana? Kam, penuh tak? Kalau ikut logik apa dia? Tenggelamlah. Tapi dia boleh datang berjam-jam, kadang-kadang berhari-hari. Selamat. Sebab apa Allah nak selamatkan? Allah boleh tak jadikan semua dunia ni semua tanah? Tak ada laut dan tak perlu kapal pun. Boleh tak? Boleh je. Tapi kenapa Allah buat laut? Bahkan 2/3 dunia ni adalah dipenuhi dengan air. Kenapa? Supaya nak tunjukkan kehebatan dia, supaya kita kenal dia. Dan di sini Allah kata apa? Kapal ni mengalir di laut membawa benda yang memberi. Okey, apa dia pula? Apa manfaat yang kita dapat daripada kapal tu? Hantar barang ke? Itu je hantar barang. Tak, yang paling besar kebesaran Allah lah. Sebab itulah ramai yang bawa barang dagangan daripada China, daripada mana. Hampir semua orang kafir. Kenapa kafir? Dia tak rasa kebesaran Allah. Betul? Walaupun dia di tengah laut, kapal pun besar, manfaat pun besar. Tapi dia tak berfikir. Kan? Jadi faedah paling besar, manfaat paling besar ialah tanda kebesaran Allah. Manfaat lain?
manfaat lain apa dia? Jadi rezeki kepada manusia. Sebab tu Allah jadikan, tengok Allah nak bagi rezeki pada kita, cara apa? Allah jadikan satu negara tu tumbuh-tumbuhan, buahan yang tertentu. Tempat lain tak ada. Supaya apa? Supaya orang kat situ dapat duit dengan dia bawa buah-buahan ke tempat lain. Contohlah buah kurma kan. Di Malaysia tak ada. Bila kita nak, kita kena buat apa? Import. Import dengan apa? Nak bawa dengan kapal terbang. Mana boleh. Kapal terbang tak macam kapal. Betul tak? Kadang-kadang kita nak bawa kereta. Boleh bawa dengan kapal terbang? Tak boleh. Tak boleh. Jadi banyak pakaiannya, buah-buahannya. Anggur tak ada kat Malaysia. Tapi kita boleh makan. Sebab apa? Kapal lah. Kan? Baju-baju tak ada kat Malaysia kan? Semua made in mana? China kan? Kadang-kadang kita beli jubah, beli kopiah. Di mana dia? Beli di mana? Di Mekah. Tapi dia bawa dengan apa tu? Dengan kapal daripada mana? China. Lepas tu beli jubah mana? Mekah. Kenapa beli kat Mekah? Berkat pada barang Cina kan? Okey. Jadi terlalu banyak memanfaatkan. Kadang-kadang kita beli perabot. Perabot daripada mana? Itali. Apa yang bawa ni? Kapal lah. Okey, wama dan apa yang dia turunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang Allah turunkan? Minas sama' dari sebenar sama' ni bukan langit. Sebab yang Allah turunkan apa ni? Mimma'in dari air. Air apa ni? Hujan. Hujan turun daripada langit ke turun daripada mana? Awan, bukan langit. Jadi sama' dalam bahasa Arab ialah makna dia tinggi, tempat tinggi. Tak mesti langit. Sumuwu dari tempat tinggilah, lebih tepat. Tempat tinggi. Di sini maksud dia ialah awan. Apa yang, ini tanda kebesaran Allah juga, iaitu apa yang Allah turunkan daripada awan, daripada air. Apa kehebatan Allah pada air hujan yang turun daripada awan? Apa kehebatan dan kebesaran Allah? Jadi kebesarannya Allah apa dia? Bila sebut kebesaran Allah, makna apa? Yang manusia semua tak mampu buat. Apa dia manusia tak mampu buat? Iaitu nak menampung air dengan benda yang kadang-kadang kita naik kapal terbang, kadang-kadang kapal terbang langgar je awan tu kan. Tapi ada tak air dalam tu? Kita mana tahu, kita duduk dekat dalam. Apa dah? Kalau gegar ada air lah. Subhanallah. Yelah kita langgar mana tangki kalau dilanggar pecah tak? Bila pecah air bocor semua kan. Tapi dilanggar kapal terbang tetap mengeluarkan air. Kebesaran Allah juga ialah air itu sebenar daripada mana? Allah tarik daripada manusia tak mampu buat. Boleh tak kita nak tarik air daripada bumi, buat naik ke tangki tanpa ada batang paip? Boleh tak? Boleh. Ada rumah saya ada tangki dan tak ada batang paip. Tiba-tiba ada air atas tangki. Orang kata apa saya? Ustaz Mu'in ni ada masalah mental kan? Sebab tak ada siapa yang mampu, walaupun tangki tak tinggi pun, tangki tak besar pun, tapi Allah boleh keluarkan uap air daripada laut, daripada bumi. Kemudian bawa uap tu pergi ke awan. Bukan tangki pun. Tiba-tiba awan pula boleh menurunkan hujan. Turunkan hujan, ada yang lebat, ada yang perlahan. Ada yang turun di Shah Alam, di Kuala Lumpur tak ada. Hebat tak Allah? Kemudian kadang-kadang turun pula, tak henti-henti kan. Kadang-kadang sampai banjir seminggu. Tengok awan tak besar sangat pun. Kita kalau air tangki kita keluar 3 hari, makna tangki kita besar mana? 3 hari tak habis, mana tangki kita? Tapi kalau ikut ukuran tangki kita, berapa lama nak habiskan air tu? Sempat tak banjir rumah kita? Tak sempat. Tapi awal yang kecil tu, kadang-kadang turun air boleh banjir besar.
Okey, lepas tu apa lagi? Okey, kenapa? Apa hikmah Allah naikkan air daripada bumi naik ke atas turun balik? Orang kata apa? 2 kali kerja tak? Air nak bagi pada penduduk bumi. Dan air tu dah ada kat bumi. Kenapa perlu angkat ke atas? Ha? Tempat lain pun ada air kan? Ada sungai, ada perigi. Jangan malah berfikir sebab Allah kata. Ustaz jawab-jawab je lah. Memang tak sabar. Bila tak sabar, bukan orang yang berakal. Tempat tinggi. Kenapa perlu ke tempat tinggi? Allah nak bagi air kepada penduduk bumi. Dan air itu asalnya daripada bumi. Kenapa tak payahlah naik ke atas? Siapa nak ambil je kat bumi tu? Supaya? Air sungai bersih lah. Sebab? Supaya? Dia kalau air Allah tak naikkan ke atas, mana manusia hanya mengharapkan air yang ada di bumi, air pergi ke air sungai, apa nasib orang yang duduk tempat tinggi? Apa nasib dia? Apa jadi? Sebab mana ada sungai sampai ke puncak kan? Jadi kalau dia nak air, apa perlu dia buat? Menyeksa dia tak? Itu rahmat Allah. Maka Allah nak supaya semua orang, tempat rendah pun dapat air, tempat tinggi pun dapat air, puncak gunung pun dapat air. Dengan cara apa? Allah naikkan air di bumi, naik ke atas, dan Allah turun balik supaya semua dapat. Tempat rendah, tempat tinggi. Di situ ada satu kebesaran kehebatan Allah. Yang kedua, rahmat Allah kepada makhluk. Boleh? Sebelum ini terfikir tak macam tu? Tak. Sebab apa? Sebab malah berfikir. Okey. Lepas tu, fa'ahya. Lalu, dia menghidupkan. Dengannya ni apa? Nya ni balik pada apa? Air. Allah turunkan air daripada awan, lalu Allah menghidupkan. Allah bukan manusia. Allah menghidupkan dengan air itu al-arda, bumi. Sebenarnya bila air hujan turun, yang hidupnya apa? Pokok. Bumi macam itulah. Yang hidup ialah pokok. Jadi apa kehebatan Allah di sini? Saya nak tanya, boleh tak Allah tumbuhkan tumbuhan tanpa air turun? Boleh tak? Allah Maha berkuasa, kun fayakun. Jadi kenapa perlukan turunkan air? Yang mana lebih menunjukkan kehebatan Allah? Tumbuhan tumbuh dengan air ataupun tumbuhan tumbuh tanpa air? Yang mana lagi menunjukkan kehebatan Allah? Tanpa air kan? Jadi kenapa Allah tak buat yang lagi hebat? Ini berfikir jawapan ke berfikir menunggu jawapan? Kenapa? Apa dia? Allah lakukan setiap berperingkat. Jadi apa hikmahnya? Apa kebaikan untuk kita? Ajar kita untuk bersabar. Tapi tak sabar-sabar juga pun. Dalam tafsir ulama mengatakan di situ ada hikmah. Allah nak ajar kita hikmah. Apa dah? Nak buat sesuatu, nak rancang sesuatu, mesti ada sebab. Kalau Allah teruskan tumbuh tanpa air, kita pun malas cari sebab. Kenapa? Tunggu je lah. Jadi Allah nak mengajar kita nak buat sesuatu, mesti ada usaha. Mesti ada sebab. Kenapa tumbuhan tumbuh? Sebab air. Mana kamu nak buat sesuatu, mesti usaha, mesti ada sebab. Jadi di situ ada hikmah Allah nak ajar kita, iaitu nak buat sesuatu, jangan harap sesuatu yang luar biasa. Okey. Dan kehebatan Allah juga ba'da mautiha, setelah bumi itu mati. Kehebatan Allah di sini apa dia? Bila keluar tumbuhan, apa kehebatannya? Bumi yang sama, air yang sama. Air ada rasa tak? Tawar kan?
Bumi ada rasa tak? Siapa pernah makan tanah? Ada rasa tak? Tak ada. Tapi bila tanam buah durian, dia keluar rasa apa? Di bumi yang sama, dan sebelah tu, celah-celah pokok durian, kebun durian kita tanam lada kan. Keluar apa dah? Cuba korek tepat keluar lada. Pedas tak tanah tu? Subhanallah, tanah yang sama, air yang sama, yang ni keluar lain. Yang ni keluar pedas, yang ni keluar masin, yang ni keluar wangi. Subhanallah. Warna, kan? Ada keluar warna merah, ada keluar warna biru. Tembikai kan? Tembikai kat luar semua hijau, tapi tengok kat dalam ada kuning, ada cuba korek bumi itu. Ada warna-warna tak? Hebat tak Tuhan? Manusia boleh tak letak biji durian, jangan buat apa? Tunggu je tumbuh. Bukan tumbuh pokok, bukan tumbuh biji, tumbuh satu daun je. Boleh tak? Tunggulah sampai mati. Subhanallah. Dan di situ juga ada rahmat Allah. Apa dia rahmat Allah? Daripada tumbuhan tu. Kita binatang boleh makan. Binatang tu adalah rezeki kita tu. Satu, tumbuhan pun rezeki kita. Yang kedua, binatang tu lembu, kerbau, ayam, rezeki kita. Tapi binatang tu kita tak boleh makan kalau tak ada tumbuhan. Kan? Jadi tumbuhan ni fungsi dia pertama, makanan. Binatang, ternak dan makanan kita. Yang kedua tumbuhan. Herba, obat. Betul tak? Yang Tok Bomo tu dia ambil ubat kat mana? Madu apa semua kan. Yang hantar kat saya tu daripada tumbuhan tu lah. Madu keluluk. Madu keluluk tu, ada tak madu keluluk kalau tak ada pokok? Tak ada. Yang ketiga, fungsi tumbuhan. Satu, makanan. Yang kedua, herba, jadi obat. Yang ketiga? Membebaskan oksigen. Tapi yang tu orang tak perasan sangat. Ada satu lagi. Sampai orang sanggup pergi ke mana-mana dan bayar beribu-ribu. Sebab nak tengok keindahan tumbuhan. Betul? Biasa orang pergi Jepun nak tengok apa? Apa dah? Pokok-pokok kan? Warna dia berbagai-bagai dan cantik. Benda tu tak ada kat Malaysia. Betul? Jadi sanggup keluarkan duit beribu-ribu sampai terlewat solat. Nak tengok apa? Nak tengok apa? Kononnya nak tengok keindahan bunga. Dia lupa bahawa kalau pokok tu indah, pemandangan tu cantik, maka pencipta dia lagi. Mana kalau kamu sanggup duduk depan pokok tu dah bayar beribu-ribu, maka sepatut kamu lebih sanggup duduk depan Allah lebih lama daripada duduk depan ciptaan Allah. Tapi duduk depan pokok setengah jam, baca Quran 5 minit, tertidur. Teruk tak? Teruk. Okey, wabasa. Dan basa apa dia? Dia mengembangkan. Fiha. Dalamnya ni maksud di bumi lah. Di bumi. Allah mengembangkan di bumi apa dia? Min kulli dabah. Dari kulli, setiap ataupun semua. Dabah apa dia? Sebenarnya dabah ni dia ada tengok konteks ayat lah. Kadang-kadang maksud dia binatang, kadang-kadang maksud dia lah semua yang bergerak. Jadi dalam konteks ayat ni, ahli tafsir mengatakan bila sebut kulli ni mana merangkumi semua yang bergerak. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Bukan tumbuhan, yang bernyawa aja. Manusia, binatang, jin, setiap yang diterjemah apa? Yang bergerak. Dalam tafsir dia kata semua sekali, termasuklah manusia. Sebab yang Allah kembangkan bukan binatang saja. Manusia berkembang biak tak? Dan wa tasrifir riyah, dan tasrif makna
pergerakan riyah jamaah, kalau mufrad ada rih, angin. Apa kehebatan Allah? Sebelum tu ni yang bergerak ni, apa kehebatan Allah? Allah boleh jadikan berbagai-bagai bentuk binatang. Ada binatang yang betul-betul memberi manfaat bagi kita, macam kambing, lembu kan. Ada binatang yang betul-betul memudaratkan kita, seperti ular, dia beri mudarat dan ada juga manfaat khususnya untuk wanita lah. Beg tangan kan. Ada binatang yang mudarat seperti kalajengking, ular, tikus. Ada binatang yang maslahat pun tak ada, mudarat pun tak ada. Sebagai Allah nak ciptakan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Seperti apa? Ikan paus boleh makan. Rama-rama kan? Rama-rama tak ada faedah apa kan? Tapi untuk apa? Supaya kita rasa kebesaran Allah. Dan lagi kebesaran Allah apa dia? Kadang-kadang binatang tu terlalu halus. Kita tak tahu muka dia kat mana, perut dia apa, mulut dia apa, tapi boleh hidup dan boleh makan. Pernah tak kita tengok cacing, apa dia? Obo-obo anda tak kenal. Tak boleh buat contoh yang kita tak kenal. Cacing halus tak? Halus je. Tapi dia bergerak tak? Kadang-kadang bergerak ke depan. Kadang-kadang bergerak ke, maknanya dia bergerak tak? Dia hidup kan? Maknanya dia makan tak? Okey, agak-agak dia makan apa? Halus je. Dia apa makanan dia? Duduk pula dalam bilik air. Pernah tak kita letak makanan dalam bilik air? Tak ada. Tapi boleh hidup. Berfikir tak? Sebab tu bila ada cacing dalam bilik air, jangan marah. Sebenarnya Allah nak tunjukkan kebesaran dia. Bila jumpa cacing tu jangan marah. Ya Allah, hebatnya. Macam mana dalam bilik air tak ada makanan, halus, dalam badan dia halus, mulut dia tapi boleh hidup, boleh bergerak. Subhanallah. Macam mana manusia boleh ada akal, boleh bergerak lagi besar, bunuh diri sebab risau pasal rezeki. Tak malu ke cacing ke? Okey, wa tasrifir riyah, dan Allah menggerakkan angin. Apa kehebatan Allah? Allah boleh gerakkan angin semua arah, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Kita boleh tak katalah kumpul 1 juta manusia dan kita bayar 10 juta setiap orang untuk gerakkan angin, boleh? Boleh tak? Katalah dia tiup kan, dia tiup kan. Kalau dia tiup, apa yang bergerak? Dan di sini juga ada rahmat Allah. Apa dia? Apa dia rahmat Allah dalam pergerakan angin? Kapal bergerak. Kapal terbang pun juga bergerak berdasarkan angin. Dan hikmah Allah, rahmat Allah, angin bergerak ke kanan, ke kiri, timur, barat. Apa kebaikan untuk kita? Kalau semua angin hanya bergerak daripada timur ke barat setiap hari, sepanjang masa, apa jadi? Daripada Johor ke Perlis je. Dia tak bergerak daripada Perlis ke sana. Jadi, yang susah siapa? Yang Perlis nak pergi ke Johor kan. Tekan minyak tak bergerak juga. Sebab dan satu lagi, banyak lagi lah. Antaranya angin itu Allah sebut lawaqih, surah Al-Hijr tadi. Ayat 22. Angin itu membawa, dia bunga tu, dia bawa sesuatu untuk kawinkan pokok tu. Pendebungaan. Masa belajar sekolah dulu, ingatlah. Pendebungaan. Siapa yang bawa tu? Hujan. Kadang-kadang turun kat Shah Alam. Kat PJ tak ada. Kenapa turun kat Shah Alam? Sebab awan duduk kat situ. Siapa yang gerakkan awan sampai air hujan turun di Shah Alam? Siapa dia? Angin. Angin, subhanallah. Okey, was-sahab, dan awan. Kehebatan Allah juga ialah awan. Al-musakhkhar, yang musakhkhar. Kita pernah baca tak doa? Subhanallazi sakhkhara lana. Apa makna sakhkhara lana?
Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Cuba terjemah sikit. Doa tu dah baca lama dah. Maha suci Allah yang sakhara apa dia? Menggerakkan. Sakhara menunduk ataupun menggerakkan. Jadi musakhar daripada sakhara. Jadi kehebatan Allah juga ialah pada awan yang musakhar, yang digerakkan. Yang digerakkan baina di antara as-sama, langit, wal ard, dan bumi. Apa kehebatan Allah? Pada awan, apa kehebatannya? Sehingga Allah sebut antara langit dan ini langit kan? Ini langit, ini bumi. Awan dekat mana? Tengah-tengah kan? Jadi kehebatan Allah apa dia? Tergantung kat tengah-tengah. Ada tak rumah kita lampu tu tergantung kat tengah-tengah? Kalau ada, tuan rumah tu ada masalah. Kipas tergantung kat tengah-tengah kan? Jadi awalnya Allah kata, Allah gerakkan antara langit dan bumi. Kalau awan ni melekat kat langit, tak hebat sangat lah. Sebab ada tempat bergantung, ini tengah-tengah. Kemudian yang menggerakkannya apa dia? Angin. Angin tolak. Sebab tu hujan di Kuala Lumpur je. Okey. Kemudian, semua tu, Allah kata, la ayat. Pasti. Ada dua harfu taukid. Pertama, inna. Sesungguhnya. Yang kedua, lam. Sesungguhnya pada semua itu pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bukan semua rasa kebesaran Allah. Bila tengok langit, tengok kapal, tengok laut, tengok binatang, tak semua rasa kebesaran Allah. Sebab tu Allah kata, ini semua hanya untuk bagi kaum yang yaqilun, mereka berfikir. Sebab itulah kalau kita tengok kan, tempat pemandangan yang indah, yang cantik, biasa negeri orang kafir. Kalau pergi New Zealand kan, tasik-tasik cantik sangat. Kalau pergi kat Jepun kan, taman-taman bunga-bunga cantik sangat. Tapi kebanyakan mereka tak beriman. Di mana tempat yang ramai orang beriman? Yang pertama sekali di mana? Mekah. Mekah ada apa? Ada taman-taman bunga, tasik biru ke, sungai ada? Air terjun ada? Tak ada. Yang ada padang pasir, gunung. Kenapa mereka mudah beriman? Sedangkan ciptaan Allah tak cantik pun di situ. Tak ada menarik apa pun. Kenapa? Sebab tanda kebesaran Allah bukan pada sungai. Yang Allah sebut ni, apa dia? Ada tak sungai? Tak ada. Yang ada laut. Jadi yang Allah sebut ni sebenarnya benda-benda yang ada di mana-mana dan semua manusia boleh tengok. Jadi kalau kita nak kenal Allah, nak rasa kebesaran Allah, perlu tak musafir ke Jepun ke China ke? Kenapa pergi ke China? Nak tengok kebesaran Allah. Kan? Tengok-tengok balik kampung, subuh pun tak bangun. Tak rasa pun kebesaran Allah. Jadi Nabi yang paling rasa kebesaran Allah siapa? Nabi. Nabi duduk kat mana? Padang pasir. Allah suruh tak orang Arab tengok pada gunung? Ayat apa? Surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna. Pertama, ilal ibil. Kamu tak tengok kepada unta. Apa ciptaan Allah? Apa kehebatan Allah pada ciptaan unta? Dia boleh simpan makanan berminggu-minggu kan. Dia boleh berjalan jauh daripada Mekah sampai ke Yaman, sampai ke Syam. Tanpa apa? Tanpa berhenti. Kita bawa kereta hebat macam mana, mesti berhenti. Kemudian wa ilal jibal, tengoklah gunung. Ada tak gunung kat Mekah? Kaifa nusibat, bagaimana Allah pasak. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengoklah ke bumi. Bumi ada tak di Mekah?
Jadi sebenarnya kita nak tengok kebesaran Allah, sebenarnya di tempat kita banyak tak? Jadi kalau kita tak rasa kebesaran Allah di tempat kita, kalau pergi tempat lain, siapa yang untung? Travel agency. Okey. Bukan tak boleh Kalau kita nak tengok kebesaran Allah, itulah alasannya, perhati tempat kita dulu. Okey, ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatir, surah 35 ayat 28. Allah menyebut manusia, makhluk bergerak, haiwan-haiwan ternakan. Makhluk bergerak tu jin ni, Ustaz. Mana ni? Surah Fatih ayat berapa? 28. Mana ada? Mana ada makhluk yang bergerak? Dawab. Okey. Di sini Allah sebut tak manusia? Wa minan nasi. Allah sebut tak manusia? Bila dah sebut manusia, lepas tu Allah sebut dawab, maka itu lebih kepada binatang. Tapi dalam ayat ini Allah tak sebut manusia, maka kata ahli tafsir, dia merangkumi semua sekali yang bergerak, termasuklah manusia. Kalau dia sebut manusia, maka dawab itu jamak kepada dabah. Maka dia lebih khusus kepada binatang yang bergerak, yang bernyawa. Lepas tu dia sebut secara khusus, Allah sebut secara khusus al-an'am, itu binatang ternak. Kalau ad-dawab semua jenis binatang. Al-an'am binatang ternak. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya semalam pasal Ikrimah kan anak Ya. Abu Lahab kan. Abu Jahal. Abu Jahal. Okey, bukan pasal dia. Dia nak tanya pasal Abu Lahab. Bapa saudara Nabi. Saya baru-baru ni ada orang beritahu saya bahawa surah Al-Masad tu tidak boleh dibaca di dalam solat kerana nak menjaga hati betul. Okey. Pertama, apa yang dia cakap tu tak betul dan tidak ada dalil pun. Tidak ada dalil. Semua yang dia bercakap tu adalah berdasarkan pandangan ataupun akal dia. Yang kedua, apa yang dia cakap bercanggah dengan tujuan Al-Quran diturunkan. Kalau dia kata baca tak boleh baca surah Tabbat Yada sebab nak jaga hati Nabi, saya nak tanya, siapa yang menurunkan surah tu? Siapa yang menurunkan surah tu? Allah. Kalau nak jaga hati Nabi, yang paling nak jaga hati Nabi ialah Allah. Allah yang tak patut turunkan. Kenapa? Nabi tu kekasih Allah, Khalilullah. Tapi Allah yang turunkan. Makna apa tu? Allah suruh Nabi ambil pengajaran. Allah suruh umat dia ambil pengajaran. Bacalah. Bahkan Nabi kata apa? Baca satu huruf 10 pahala. Ada tak Nabi kata baca satu huruf 10 pahala kecuali surah Al-Masad? Ada. Jangan memandai-mandai dalam beragama lah. Subhanallah. Setiap ayat surah yang diturunkan, walaupun berkenaan dengan pakcik Nabi, Allah nak kita ambil pengajaran dan bacalah. Semua ayat Al-Quran adalah hudan linnas, betul? Hudan linnas, syifa. Yang mana ni semua sekali? Rahmat semua sekali. Jadi jangan
bercakap dalam bab agama memakai akal kita. Kita telah mendahului Allah dan Rasul. Wallahu alam. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ya. Bagaimanakah kita nak dapatkan hati yang betul-betul macam Ustaz bagi pencerahan tadi, keesaan Allah dan kebesaran Allah SWT tu, supaya hati kita betul-betul macam qanaah lah, merasakan tu kebesaran Allah tu, kita boleh ikut, kita boleh dengar apa Okey. Okey. amalkan apa yang kita nak buat atas perkara-perkara yang Allah bagi kebesaran tu tadi, Ustaz. Kadang-kadang kita ni dalam mudah lupa kan. Okey. Jadi hati macam mana hati kita nak jaga hati. Okey. Kadang ni susah. Okey, dah faham soalan? Kita pernah jumpa ayat sebelum ni kan? Fala takhshawhum wakhshawni. Allah kata apa? Jangan kamu takut pada mereka, tapi takutlah pada aku. Makna apa tu? Bila kita akan betul-betul rasa kebesaran Allah sehingga kita betul-betul takut pada Allah. Pertama Allah kata fala takhshawhum, kena buang dulu cinta dunia, takut rezeki, takut orang kata, kena buang semua tu. Takut hantu kan, takut apa lagi, takut COVID, takut vaksin, kena buang semua tu. Selagi ada rasa takut tu, kita belajarlah tadabbur macam mana pun, fahamlah Quran macam mana, dia tak akan rasa takut pada Allah. Sebab apa? Takut kita pada Allah bercampur dengan takut kita pada yang lain. Sebab tu kaedah dia kata apa? At-takhliyah. Takhliyah ni mana? Kosongkan dulu. Kemudian baru dah kosongkan, dia panggil tahliyah. Setelah kita kosongkan hati kita daripada cinta dunia, takut manusia, barulah kita tahliyah, hiasi hati kita yang dah bersih dengan rasa kebesaran Allah, dengan cinta kepada Allah, dengan cinta kepada akhirat. Jadi selagi mana kita duk cinta dunia, duk bekerja dunia, tadabbur lah macam mana pun dia tak akan rasa kebesaran Allah. Kena buang dulu. Kena buang. Kemudian yang kedua kita ikhlaskan hati kita. Kalau betul kita nak rasa kebesaran Allah, kita belajar pun kena ikhlas. Saya dah sebut ada adab belajarkan. Antara yang paling asas apa dia? Belajar betul-betul kerana nak hilang kejahilan. Belajar betul-betul nak kenal Allah. Belajar betul-betul nak beramal dengan apa yang aku belajar. Bukan sambil nak penuhkan masa kosong sebab kawan ajak. Jangan. Bila ada dia tak ikhlas tu, ilmu yang kita belajar tak masuk. Dan kita tak ada kekuatan untuk beramal. Maka kalau kita ikhlaskan hati kita, betul-betul belajar kerana Allah, sebab aku jahil. Bukan aku dah pandai, tapi saja nak tahu. Jangan. Bila kita ikhlas kerana Allah, kita akan betul-betul dapat ilmu. Ketika itu Allah kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang betul-betul takut pada Allah, yang betul-betul rasa kebesaran Allah, orang yang berilmu. Jadi bila kita belum rasa kebesaran Allah, kita tak berilmu. Kenapa tak berilmu? Sedangkan kita dah belajar lama, sebab ada benda dalam hati kita. Sama ada kita tak buat cinta dunia, kita masih cinta dunia, masih tamak nak tambahkan duit kan. Sedangkan ilmu tak banyak, amalan pun tak banyak. Kemudian mungkin masa kita belajar tak ikhlas. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain daripada ni? Facebook? Anda tak boleh buka lah Facebook ni. Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz ada maklumkan pokok tumbuh perlu ada proses iaitu air. Bagaimana dengan penciptaan Allah secara kun fayakun seperti penciptaan Adam dan Nabi Isa? Adakah sebenarnya terdapat juga proses penciptaan tersebut? Dia sebenarnya Allah boleh menciptakan apa saja tanpa apa bantuan apa-apa, tanpa ada masa, tanpa ada bahan, tanpa ada perancangan. Kun fayakun. Itu kehebatan asal Allah. Tapi dalam proses Allah nak tunjuk kehebatan Allah, Allah juga nak mengajar hamba-hambanya supaya berfikir, merancang
dan mencari sebab untuk buat sesuatu. Jadi dalam Allah mencipta sesuatu, ambil masa, bukan bermakna menafikan kehebatan Allah untuk mencipta sesuatu dengan kun fayakun. Bukan. Sebab tu ada benda yang Allah cipta kun fayakun. Allah kata kun kepada apa ni? Kunu kiradatan khasiin. Allah kata sekarang jadi kera. Jadi kera lah. Tak perlu masa apa pun. Itu dalam konteks Allah bukan nak bagi tahu kita nak buat sesuatu perlu ada sebab. Tapi Allah nak bagi tahu sebab manusia itu dah melampau, Allah tak tunggu lama untuk menghukum. Tapi dalam konteks untuk Allah mengajar kita nak buat sesuatu kena ada sebab, kena ada perancangan, maka Allah buat ada sebab. Macam tumbuh-tumbuhan tadilah. Wallahu alam. Dalam banyak-banyak surah, kenapa surah Fatihah dipilih sebagai rukun yang wajib dibaca dalam solat, sehingga tidak sah solat kalau tak baca surah Fatihah. Dia kata ulama, isi kandungan Al-Quran 30 juzuk Allah simpulkan dalam Al-Fatihah. Jadi intipati Quran 30 juzuk, kalau kita faham, kalau kita tadabbur surah Fatihah, kita boleh faham Quran secara keseluruhan, secara umum. Bila tu? Bila kita faham surah Fatihah. Satu. Yang kedua, Quran keseluruhannya ada tiga bentuk sahaja. Satu, cerita pasal hukum hakam. Yang kedua, cerita pasal akidah. Akidah beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga, cerita kisah-kisah sebagai panduan. Kalau kamu ada rasa lemah, tengoklah kisah-kisah para Nabi kan. Dan tiga-tiga unsur ni ada dalam surah Fatihah. Cerita akidah ada tak dalam surah Fatihah? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin kan. Maliki yaumiddin itu cerita akidah tu. Ada tak cerita pasal hukum hakam? Ada. Iyyaka na'budu. Wajib kita sembah Allah. Itu hukum. Ada tak cerita pasal kisah? Ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu cerita siapa? Yahudi. Waladhdallin. Cerita siapa? Nasara. Itu antara sebab lah kenapa Allah pilih surah Fatihah supaya menjadi wajib, bahkan rukun untuk kita baca dalam solat. Dan juga dalam surah Fatihah Allah nak mengajar hamba-Nya apa dia? Bila kamu nak sembah Allah, proses sebelum ia nak budu, cerita pasal apa? Kerana Allah. Melalui pada Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Sebab apa? Dia pencipta, pemilik sekalian alam. Sebelum ia nak budu, kena Tuhan dulu. Lepas tu, bila dia kena Allah, barulah kita mengaku ia nak budu. Tapi ada masalah kan. Nak sembah Allah, satu benda yang berat. Allah ajar satu lagi. Bila rasa berat nak sembah Allah, wa iyyaka nasta'in. Carilah pertolongan daripada Allah. Sebab ibadat melaksanakan perintah Allah sangat berat. Dan begitulah seterusnya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau kita baca Quran di luar solat, satu huruf 10 dia punya ganjaran pahala. Kalau dalam solat macam mana? Sama je. Sama. Dan kita jangan tertipu dengan angka. Jangan tertipu dengan angka. Sebab apa? Nabi kata siapa baca Quran satu huruf 10 pahala. Tapi Allah cakap dalam Quran, siapa yang tak faham Quran, Allah kata hati keras. Siapa yang baca Quran dan tak amal, Allah kata macam keldai. Jadi jangan tertipu dengan angka. Kita dah fokus dengan angka je, tapi kita lupa. Bila kita baca, tak faham, Allah cela kita. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa mereka tak nak tadabbur ayat Al-Quran? Ataupun hati mereka keras. Kita dah seronok pahala banyak kan? Sebab khatam 9 sekali. Tapi kita lupa Allah mencela orang yang tak faham. Bahkan Allah sifatkan mereka itu buta huruf. Allah sifatkan mereka seperti binatang ternak. Wallahu a'lam. Okey, kita baca soalan daripada Facebook dulu. Kena berlaku adil lah, nanti orang Facebook marah pula. Okey.
Dia konsep sedekah jariah ni, sebab tu Nabi kata bila mati anak Adam terputus amalannya kecuali 3. Salah satu apa dia? Bila sedekah tu akan jadi jariah? Bila ni? Kan Nabi kata bila mati terputus. Kecuali 3. Salah satunya sedekah jariah. Sedekah jariah yang mana ni? Yang pahala terus bersambung. Yang dia buat masa hidup. Bukan orang lain tolong buat setelah dia mati. Tapi ada pendapat mengatakan kalau dia dah mati, boleh tak orang lain nak bersedekah atas nama dia? Dia dapat tak pahala? Dapat. Ada hadis, ada dalil. Termasuklah sedekah jariah. Cuma yang terbaiknya apa dia? Dia sendiri sedekah harta dia masa dia hidup. Ini saya sedekah untuk buat masjid. Supaya apa? Lepas saya mati, sedekah orang solat di masjid seramai mana dan selama mana, pahala terus sampai pada saya. Ini saya sedekah untuk buat perigi untuk orang miskin. Itu adalah sedekah jariah. Jadi buatlah sedekah jariah masa kita hidup. Wallahu a'lam. Okey. Tadi soalan daripada Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz nak tanya, kanak-kanak yang berumur 6 tahun yang boleh baca Quran, adakah dikendaki mengambil wuduk setiap kali memegang mushaf Al-Quran? Itu pencerahan Ustaz. Semula apa dia? Kanak-kanak yang umur 6 tahun, adakah perlu ambil wuduk setiap kali nak pegang mushaf? Setiap kali nak pegang mushaf tu, nak ambil wuduk tu? Tak, dia kanak-kanak ni dia tidak ada taklif. Solat pun tak wajib, tutup aurat pun tak wajib. Jadi kalau solat pun tak wajib, tutup aurat pun tak wajib, maka ambil wuduk untuk pegang mushaf tak wajib. Jadi dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Yang berdosa ialah orang yang dah aqil, baligh dan dah mukallaf. Sebab itulah kanak-kanak umur 6 tahun boleh tak solat pakai seluar pendek? Boleh tak? Bolehkah? Boleh. Sah tak? Sah. Dapat tak pahala Jumaat? Dapat. Kenapa Ustaz? Kan wajib tutup aurat. Ya, itu bagi orang yang dah aqil, baligh. Bagi kanak-kanak tak wajib. Wallahu a'lam. Dah, cukup ah? Okey, kita tutup dan kita jumpa lagi insya-Allah besok ah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل